Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Antara satu persoalan yang sering membelenggu kita, khususnya orang-orang yang baru uh, berjinak-jinak dengan ilmu saham ini, adalah adakah saham ini merupakan satu yang boleh diistilahkan sebagai zero sum game. Okey, zero sum game ni merujuk kepada istilah di mana jika seseorang itu menang, mesti ada pihak yang kalah. Okey, jika seseorang memperolehi keuntungan, mesti ada orang yang rugi. Okey, so ini mungkin persoalan yang membelenggu rakan-rakan kita yang baru saja terlibat dengan saham. So adakah saham ini adalah satu yang kita boleh istilahkan sebagai zero sum game, iaitu permainan ataupun satu perniagaan yang mana jika kita mendapat keuntungan, di sana terdapat orang yang akan rugi. Okey, maksudnya kalau kita untung RM100 contohnya, maka di sana akan ada orang yang rugi RM100. Kalau kita untung RM1000, mesti ada orang yang loss ataupun rugi RM1000. Begitulah juga kalau kita untung RM1 juta, adakah di sana mesti ada orang yang rugi RM1 juta? So ini persoalan yang mungkin membelenggu ramai di kalangan kita, dan persoalan ini bukan kita saja, orang-orang yang biasa yang bincangkan, tetapi termasuklah orang-orang yang cerdik pandai dalam apa ni, in fact dalam agama kita pun, dalam para ulama kita pun yang membahaskan tentang perkara ini, mungkin akan sentuh juga isu zero sum game ini. Jadi persoalannya, kita tak nak bahas segi hukum dan sebagainya, tapi segi logik ataupun explanation di sebaliknya kita nak bincangkan. Adakah betul apa yang dikatakan sebagai saham ini sebagai zero sum game, iaitu bila ada orang yang mendapat keuntungan, mesti ada orang mendapat kerugian. Bila ada orang rugi, mesti ada orang untung. Adakah tepat pernyataan seumpama itu? Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya nak contoh, saya nak bagi contoh yang sangat simple saja, yang mungkin kita sama-sama dapat jawablah di hujung video ini, insya-Allah. Baik, ini kalau anda perhatikan adalah counter AAPL ni. Dia adalah singkatan bagi Apple punya company lah. Okey, yang didagangkan di Amerika Syarikat lah. So kita orang yang berada di Malaysia pun boleh membeli saham Apple ini. Bahkan ramai rakan-rakan saya juga yang menjadi guru-guru saya yang memiliki saham Apple ini. Okey, so dia beli dan dia peram saja. Baik, saya zoom, saya flashback balik apa yang berlaku pada saham Apple ini. Apple ini sebenarnya dia didagangkan, dia punya saham ini di pasaran di Amerika Syarikat pada hujung tahun 1980. Okey, tahun 1980. Dan pada waktu itu saya tak pasti apa yang berlaku pada waktu itu, tetapi kalau kita lihat chart, dia seolah-olah menggambarkan satu hari hanya satu harga sahaja. Okey, dia tak ada pergerakan harga dalam sesuatu hari. Begitulah beberapa tahun terawal saham ini didagangkan di Amerika Syarikat. Baik, saham Apple ini, IPO-nya, wallahualam IPO dia ditawarkan dengan harga yang berapa. Tetapi pada hari yang pertama, saham Apple ini, dia punya harga dia, urusan jual beli dia pada hari pertama adalah sebanyak 13 sen, 13 sen USD. Okey, so katakanlah ada orang yang membeli pada harga 13 sen pada hari yang pertama. Hari yang kedua, harga dia drop. Okey, daripada 13 sen dia turun kepada 12 sen. Okey, persoalan, orang yang beli pada hari yang pertama ini, bila dia jual pada hari yang kedua, mestilah dia rugi, betul? Okey, so orang yang beli ni, adakah dia akan untung? Tak juga. Okey, orang yang beli pada harga 12 sen, asalnya 13 sen, hari yang kedua turun 12 sen, hari yang ketiga turun lagi jadi 11 sen. Okey, so siapa yang rugi, siapa yang untung di sini?
Okey. Kalau seseorang yang membeli dengan harga 13 sen dan dia jual pada hari yang ketiga dengan harga 11 sen, maka dia rugilah 2 sen. Betul? Dia rugi 2 sen. Okey. Adakah kerugian itu, kerugian 2 sen orang yang membeli pada hari yang pertama tadi, dijual pada hari yang ketiga, adakah bila dia rugi 13 sen, ada orang yang mendapat keuntungan sebanyak 12 sen itu? Itu persoalan. Okey. Baik. Adakah sebab kita nak kena faham persoalan ini untuk kita menjawab persoalan yang kita kemukakan tadi, iaitu adakah saham ini merupakan zero sum game, iaitu bila ada orang untung mesti ada orang rugi, bila ada orang rugi mesti ada orang untung, dan akhirnya dia akan jadi balance kosong. Okey, bila untung 1000 ada orang rugi 1000, so bila campur tolak dia akan jadi kosong. Jadi adakah itu yang berlaku dalam pasaran saham? Okey. Baik. Katakanlah tuan-tuan semua, ada orang membeli dengan harga 13 sen tadi. Okey, dia beli dengan harga 13 sen dan dia jual dengan harga 12 sen. Pada hari ketiga jadi 11 sen. Maksudnya dia rugi 2 sen. Betul, dia rugi 2 sen. Tetapi pada hari berikutnya, okey, dia beli dengan harga 12 sen. Dia beli balik. Okey. Dia rugi dah tadi 2 sen. Sekarang ni dia beli balik dengan harga 12 sen. Okey, dan dia tak nak fikir. Okey, whatever, apa saja yang berlaku, aku tak nak jual. Okey, aku tak nak jual. Whatever, apa yang berlaku pada saham Apple ini, aku tak nak jual. So kalau kita perhatikan tuan-tuan, okey, memanglah kita kata pada dia waktu dia beli dengan 13 sen itu, pada hari yang ketiga dia jual, memang dia rugi. Tapi kalau dia beli balik pada hari yang keempat dan dia peram saja, harga daripada 12 sen, so dia peram, okey, memang harga dia akan turun. Tapi orang ni dia pegang, okey, dia pegang, okey, harga dia turun. Dan pada bila ni, pada 4 Oktober tahun 1982 berlakulah, orang kata dalam masa sehari itu berlaku pergerakan harga. Okey, berlaku pergerakan harga naik turun. Dia punya julat tu dalam berapa sen dalam tak sampai 1 sen lah Okey, dia punya julat dia, tapi ada transaksi lah dan perbezaan harga itu. Dan bermula daripada hari itu sehinggalah seterusnya, okey, Apple, okey, daripada 13 sen tadi, harga asal dia 13 sen tuan-tuan. So harga dia naik turun, okey, naik turun. So kita cepatkan dia tadi. Okey, tahun 1984, 86. Okey, ingat lagi harga dia berapa asal dia? 13 sen tuan-tuan. Harga dia asal dia adalah 13 sen tadi. Di sini 13 sen. Okey. Kita nak zoom. Okey, tahun 2007, 2011, 2012, 13. Okey, so sekarang ni kita tengok berapa harga dia tuan-tuan. Okey. Sebab dia naik terlalu tinggi So harga dia pada tahun 2020, harga terkini, harga 2 hari yang lepas adalah 108 US dollar. Okey, satu saham dia bernilai 108 US dollar. Bayangkan tuan-tuan, daripada harga 13 sen, orang yang asalnya rugi, tapi second time dia beli, dia peram saja, dia tak buat apa-apa daripada tahun 1980 tadi kan, sehingga sekarang ini, daripada 13 sen tadi harga sahamnya, okey, 13 sen, sekarang ini adalah 108. Baik, adakah orang yang jual beli itu semuanya rugi? Persoalan ni,
Adakah semua orang semua semua orang yang jual dia akan rugi, semua orang yang beli dia akan untung? Okey. Adakah begitu sentiasa, tuan-tuan? Tidak, sebab dia bergantung kepada prestasi syarikat. Sebab itu kita kena faham bahawa di belakang saham, di belakang carta-carta yang kita nampak, di belakang chart ini sebenarnya ada perniagaan. So ada keadaannya di mana semua orang untung. Okey? Tak kira orang yang baru ke, orang yang masuk lambat ke, semua orang untung. Ada keadaannya. Bila mana saham syarikat itu sentiasa menaik. Okey? Bila saham syarikat itu sentiasa menaik, orang yang beli untung, orang yang jual pun dia akan dapat untung. Okey? So katakanlah orang yang beli di sini. Okey, bila dia beli maksudnya mesti ada orang yang jual. Betul. Bila dia beli dekat sini, mesti ada orang yang jual. Baik. Orang yang jual tu mestilah dia kemungkinannya dia dapat untung dah, sebab mungkin dia beli dekat bawah ni. Jadi dia jual dekat atas ni. Jadi adakah orang yang membeli, okey, orang yang membeli di atas ni rugi? Tak juga, sebabnya kalau dia simpan selama mungkin sebulan 2 bulan, harga dah naik dah dekat sini. So dia juga walaupun dia membeli pada harga yang tinggi sebelum ini relatively dengan kawan yang seorang lagi yang dibeli saham itu, okey, dia juga mendapat keuntungan. Sebab apa? Sebabnya saham syarikat ini makin menaik. So orang yang beli dapat untung, orang yang jual pun dapat untung. So kita kena faham, bila kita terlibat dengan dunia pelaburan saham ini, di sebalik carta, di sebalik nombor-nombor yang kita beli, sebenarnya ada perniagaan. Ini suatu perkara mesej yang sangat-sangat penting untuk kita faham, bahawa tidak semestinya bila ada orang untung mesti ada orang rugi. Tidak semestinya bila ada orang rugi di sana ada orang untung. Tidak semestinya. Ada kalanya orang yang beli rugi, orang yang jual pun rugi. Bila syarikat itu mengalami penurunan, okey, syarikat itu buat bisnes pun rugi, dia punya revenue pun semakin turun, dia punya profit lagilah semakin turun. Bila turun, so orang yang beli ke orang yang jual pun mungkin kedua-dua pihak, okey, bertukar tangan saham itu, kedua-dua pihak juga rugi. Okey, ada kalanya kedua-dua pihak untung apabila syarikat yang berada di sebalik carta ataupun di sebalik saham tersebut melakukan perniagaan yang bagus, okey, sentiasa untung, revenue sentiasa meningkat, dia punya net profit semakin meningkat daripada tahun ke tahun, daripada kuartal ke kuartal. So kemungkinan orang yang beli untung, orang yang jual pun untung. Okey, so persoalan sama ada saham ini merupakan zero sum game, jawapannya adalah tidak. Okey, dia tidak semestinya zero sum game. Ada kalanya orang yang jual untung dan orang yang beli untung, ada kalanya juga orang yang beli untung, orang yang jual rugi, orang yang beli pun rugi. Okey, so kita kena faham di sebalik carta itu ada perniagaan. So jelas saham bukan zero sum game. Okey, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.